Kiblat ni kalau orang itu berada di hadapannya Kaabah, dia mesti tepat di hadapan dia. Kalau Kaabah tak ada pada dia, dia duduk di luar Mekah, di luar Masjidil Haram, dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Dia tengok Masjidil Haram, dia nampak Masjidil Haram, dia menghadap Masjidil Haram. Tapi kalau dia jauh sikit, sampai atau jauh banyak lah, sampai dia tak tentu dah, tak boleh tepat, dia menghadap fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, menghadap wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram ni, ke arah ni tuan-tuan, macam mana kata ke arah? Tuan-tuan duduk sini, saya duduk sini, saya menghadap ke arah tuan-tuan. Kalau saya duduk macam ni pun, saya dianggap menghadap ke arah tuan-tuan. Tuan-tuan di hadapan saya. Walaupun saya ceramah macam ni, saya masih menghadap ke arah tuan-tuan. Menghadap ni maksudnya benda tu di hadapan kita. Seluas ufuk ni kerana jauh. Kalau dekat tak buatlah begini. Kalau jauh, kita menghadap. Untuk itu mustahil agama nak menyuruh satu orang tepat kena ke Kaabah. Macam setengah orang nak pergi buat dia kata lagi tak tepat tu sembahyang tak sah. Dia tidak seperti itu, kerana itu mustahil. Kalau tidak, orang dulu nak solat macam mana dalam musafir, dalam perjalanan mereka nak solat macam mana? Mereka hanya fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram, dengan kadar dia ke arah Masjidil Haram. Maka jika dia menghadap ke arah timur, itulah Masjidil Haram. Kalau sekiranya, contohnya kalau sekiranya timur dia Masjidil Haram. Kalau barat dia menghadap ke arah, itulah Masjidil Haram. Kalau dia duduk sampai jauh. Kerana Ibn Taymiyah bahas masalah ini. Kerana kalau hatta orang yang duduk, katalah Masjidil duduk di Mekah 20 km daripada Mekah pun, kalau saf dia tu sampai panjang, sampai kata 500-600 orang satu saf panjang, tentu dah takkan hak belah hujung tu takkan tepat. Tapi dia tetap arah. Dia tetap arah. Selagi kalau Kaabah bukan di depan kita, kita tak mungkin mencapai hal itu, maka kita boleh menghadap ke arah apa yang disebut sebagai arah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok ni di masjid-masjid kita ada bubuh, kita punya fatwa ni apa keputusannya. Sebab setengah orang ni bab-bab ni dia payah sangat. Jadi saya nak sebut hal ni supaya tuan-tuan faham. Teks fatwa perleh kita bincang tahun 2018, kata Islam adalah agama yang menyuruh agar memudahkan urusan umatnya, termasuk menuntut umatnya tidak menyusah dalam urusan ibadah, urusan qiblah. Ini adalah kerana nas Al-Quran menyebut agar seorang menghadap ke arah Masjidil Haram dengan menggunakan perkataan syatr, arah atau separuh, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan daripada mana engkau keluar mengerjakan sembahyang, maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah mengetahui bahawa mustahil orang yang berada jauh untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, maka yang diperintahkan ialah Allah menghadap ke Masjidil Haram. Allah tahu hadap ke tak mungkin. Yang diperintahkan ialah menghadap ke arah Masjidil Haram. Nabi SAW kata apa? Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah qiblah. Jadi sebab itu maka kita putuskan dalam fatwa kita bahawasanya apa yang dimaksudkan arah menghadap hendaklah tidak melebihi 45 darjah dari arah kiblat, menghadap mengambil kira sudut setiap arah, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Maksudnya macam mana? Kalau tuan-tuan arah kiblat macam ni, kata arah kiblat macam ni, kita pusingan tu ada apa? 360. Kalau kita bagi separuh ada apa? 120.
Okey, 180 kalau kita bagi lagi separuh daripada 180 apa? 90. Jadi kalaulah ini arah yang dikatakan arah kiblat, kiblat jauh lah kan. Satu orang selagi mana kalau dia terpesong sedikit dengan kadar 45 dengan kadar 45 darjah kurang pada 45 darjah, dengan kadar kurang pada 45 darjah masih dianggap arah. Kalau dia terlebih sampai melebihi 45 darjah, maka bererti dia telah berpaling arah. Maksudnya kalau tuan-tuan semayang tiba-tiba macam ni sikit, masih lagi dianggap arah kiblat. Selagi mana tak lari, kalau kiblat duduk situ, di kiblat tuan-tuan lari darjah tu tak lebih pada 45 darjah, masih lagi arah kiblat. Kalau atas dah 45 darjah, artinya telah keluar daripada arah tersebut. Maka kita jadi kita tahu arah tu 90 macam kita kata tadi, timur, sebab apa 90? Timur, barat, utara dan selatan. Bagi setiap timur, utara, selatan, timur, barat 90, 90, 90, 90. Di tepat pada 90 tu berapa? Di tengah 90 berapa? 45. Lari pada 45 artinya lari daripada arah, kerana timur, utara, selatan, timur, barat 90, 90, 90. Jadi lari daripada 90 tu, kalau bagi utara tu 90, tepat 90 apa? 40 di tengah 45. Lari pada 45 ke kanan ataupun ke kiri bererti telah lari daripada arah kiblat. Tapi kalau kita ada usaha dah, guna semua dah, tiba-tiba silap. Di dalam hadis ni dia kata kami silap, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang dimaksudkan tadi. Dengan itu maka kita tahu bahawasanya kenapa Al-Imam Ibn Hajar masukkan hadis ni, kerana dia nak bagi tahu menghadap kiblat adalah ijma' wajib kepada orang yang salat. Sama salat fardu. Cumanya nanti kita akan hadis Nabi ni kalau dia solat sunat, dia naik kenderaan dia solat walaupun tak menghadap kiblat. Maksud Nabi bila naik unta ataupun kuda solat, Nabi tak suruh dulu binatang tu pergi menghadap kiblat baru solat, atau tubuh dia. Menyebabkan para ulama menyatakan solat nawafil sunat tak apa jika berada atas kenderaan. Duduk di bawah kena menghadap kiblat. Wallahu ta'ala a'lam.